Cakap cerita kamu apa? Mungkin lah, baik ke, atau dari segi prestasi tinggi ke, ya, kualiti kerja bagus ke. Sampai Rasulullah kata kat dia, cuba habaq ni kamu apa ni? Kamu apa? Macam tu. Maka disebut oleh Rabi'ah, aku bermohon kepadamu agar dapat menemanimu di syurga. Dia kata, aku minta tak ada lain. Aku minta nak teman kau juga, teman kata Rasulullah juga di syurga. Nak jadi jiran, nak jadi sahabat kepada Rasulullah di syurga. Maka baginda bertanya, adakah permintaan selain itu? Lagi apa lagi nak minta? Ya, maka dijawab oleh kita kata Rabi'ah ni, cukup itu saja. Hanya itu saja. Dia minta, Rasulullah kata apa nak minta? Dia kata aku nak minta untuk teman. Teman kau, teman hang Rasulullah di syurga nanti. Maka Rasulullah kata, apa lagi nak minta? Dia kata hak tu sudah. Kan? Maka kata Rasulullah, bantulah aku untuk memenuhi permintaan kamu itu dengan banyak mengerjakan sujud, iaitu banyak bersolat. Kita solat wajib ni 5 waktu saja sampai semalam. Jadi kalau kita nak banyak bersolat, berarti kita membiasakan diri, melazimi diri memperbanyakkan solat sunat, solat-solat yang nafilah. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Maknanya kita kata Rasulullah ingat mungkin dia nak minta rumah ke, nak minta harta ke, nak minta tanah ke. Rasulullah kata tak ada hal lain ke? Kau ni kita tak mau dah. Dia mau kata di syurga nanti dia boleh teman Rasulullah. Maka kata Rasulullah, hang boleh dapat perkara tersebut asalkan banyak mengerjakan sujud. Dan untuk sujud banyak, kita kena solat yang lebih daripada biasa. Nah, itulah antara rahsia, itulah antara kelebihan. Bagaimana untuk bukan saja kita masuk syurga, kita dalam syurga nanti kita boleh berteman, kita boleh berjiran, kita boleh macam sekampung, satu taman dengan Rasulullah SAW. Ya, sebab syurga ni pun besar, banyak kita tingkatannya, yang mana satu. Kecil-kecil perlis ni pun ada pandai besar, ada ada kata simpang 4, ada kata kolam perlis. Kan? Jadi maknanya kita kata begitu nah. Kata Syekh, syurga itu diperoleh dengan perjuangan jiwa untuk selalu melakukan ketaatan dan menjauhi hawa nafsu, dan bukan diperolehi hanya dengan angan-angan. Oleh itu Rasulullah memberikan petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan hal-hal yang meninggikan darjat. Oleh kerana sesungguhnya orang yang menyibukkan diri mereka dengan bersungguh-sungguh akan bukan saja mendapat syurga, tapi mendapat keakraban, kedekatan, keintiman dengan Rasulullah dalam syurga. Jadi hadis ini cerita jawapan kepada soalan-soalan yang dirahsiakan. Ya, kalaulah kita buat satu amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dalam syurga, maka automatik kita akan masuk syurga. Betul, tuan-tuan? Maka kita kata ini satu amalan yang buat satu perkara dapat dua. Satu dapat masuk syurga, kedua dalam syurga bukan duduk jauh tapi duduk berdekatan, berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu. Kemudian para sahabat ni lah, mereka ni bersungguh-sungguh untuk jadi peneman Rasulullah atau jiran Rasulullah di dalam syurga. Daripada dunia sampai akhirat, mereka tak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga Rasulullah pun dia gigih dalam perbaik dan mendidik para sahabatnya. Jadi ini kita kata antara lain, sebab itu bila kita sudah cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita sudah mencari syurga Allah dan mencari kita kedudukan yang hampir dengan kata Rasulullah dalam syurga, maka sebenarnya pada masa itu pandangan kita kepada hidup ini akan berubah, dan cara hidup kita akan berubah. Cara kita berfikir sudah kita berubah, sebab kita mula fikir apakah mencari kebaikan di akhirat yang dimulakan dengan kerja-kerja di dunia, dan bukan saja memikirkan kesenangan nikmat-nikmat dunia yang cuma tinggal setakat dunia saja. Ya, yang ini kita kata antara lain. Ya. Kemudian di antara kemuliaan akhlak adalah membalas perbuatan orang yang berbuat baik kepada kita. Jika tidak boleh membalasnya, maka ucapkanlah kepadanya jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kamu. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, berarti dia telah memberikan pujian dan balasan yang sudah memadai. Nah, kalau tak boleh balas balik kebaikan orang tu, ucapkanlah doa pada dia, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada dia. Nah, hadis yang seterusnya daripada Abu Abdillah, alaika biqasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha qati'ah, rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah, dan ada juga yang menyebut Abu Abdurrahman Thauban. Ya, dia adalah maula Rasulullah, ataupun asalnya Rasulullah ni ada beberapa orang hamba abdi. Ada hamba abdi yang Rasulullah merdekakan. Seperti orang ni, Abu Abdillah ataupun Abu Abdurrahman, nama sebenarnya adalah Thauban. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu membanyakkan sujud, sebab tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan pasti Allah akan meninggikan dirimu satu darjat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Bukan satu jadi maknanya itu sujud yang kita lakukan. Tiap-tiap kali sujud ditinggikan satu darjat dan satu anak tangga tinggi, dan dihapuskan satu kejahatan. Nah, baik. Jadi itu mungkin tuan-tuan fahamlah. Ya. Untuk membanyakkan sujud, kita kena membanyakkan solat. Nak sujud suka-suka hati, macam setengah-setengah orang lah. Ya. Apa pasal sujud saja. Sujud saja. Ya, dengan tak ada mengikut ketentuan, peraturan syariat dan sunnah-sunnahnya, itu pun tidak betul juga. Ya. Maka Rasulullah sujud di dalam solat. Dan ini makna sujud di sini adalah sujud di dalam solat lah. Ini satu lagi hadis. Ya. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Daripada Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalan perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Ya. Berarti Rasulullah kata orang yang sebaik-baik itu adalah kalau dia itu ada umur yang panjang, maka umur yang panjang atau hidup yang lama itu dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Berbeza dengan ada orang yang ada umur yang panjang. Kadang-kadang kawan-kawan dia pakat pi habis juga. Ataupun kalau yang ada lagi letih tak sama dah. Makan kena tolong, minum kena tolong, solat kena tolong, ke bilik ayak kena tolong, mandi kena tolong. Tapi dia duk sihat lagi. Lepas itu, tapi tak ada amalan kebaikan. Maka susahlah kami. Sedangkan Rasulullah SAW sebut, sebaik-baik manusia antara lain jika dia panjang umur adalah orang yang
apa nama? Memenuhkan hidupnya dengan amalan soleh, dengan amalan soleh. Kata Syekh, keutamaan umur yang panjang adalah jika disertai dengan amalan kebaikan. Oleh kerana umur yang panjang itu, seseorang itu akan membekalkan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan yang dapat dijadikan perkara ataupun hujah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, kalau tadi Rasulullah sebut sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dan banyak amalannya, terbalik daripada itu, kata Syekh, adalah seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umur, usia lanjut, usia mat, tapi buruk amalannya, atau amalan kebaikannya tu tak ada, atau amalannya tu duk penuh, tapi duk penuh dengan dosa saja. Kadang-kadang Allah Ta'ala menduga dia umur dah tinggi, pada masa tu macam-macam perkara teringin nak buat. Kadang-kadang perkara-perkara yang bukan-bukan pun ada. Setengah-setengah orang pula makin dia buat benda yang bukan-bukan, makin dia buat benda-benda yang kata berdosa, tambah sihat pula dah. Hak ni hak duk pergi solat, jadi muazzin, jadi bilal, jadi imam. Mula-mula sakit tu, lepas tu sakit ni, lepas tu sakit apa. Tengok-tengok ni. Yang duduk apa, yang kata duduk bergencak lagi pada umur 70 tahun ni, dia pula tambah sihat. Itulah habuan daripada Allah. Itulah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Itu antara lain. Kemudian saya baca lagi sebuah hadis. Saya baca maksud saja. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turunnya ayat tentang sedekah, maka kami panggung atau kami pikul apa yang kami sedekahkan di atas bau kami. Ya. Kemudian ada orang yang mari dan mensedekahkan hartanya yang banyak. Ketika turun ayat-ayat sedekah tu, setengah-setengah sahabat bawa mungkin benda hak besar, mungkin benda hak banyak, dia kena tanggung dengan bau dia. Dalam keadaan dia tanggung tu, tiba-tiba mai orang sedekah lagi banyak kepada dia. Ya. Maka waktu tu orang-orang munafik mengatakan, orang hak sedekah banyak tu riak. Dia kata. Kemudian ada pula orang lain dan dia boleh sedekah tu, dia tak boleh sedekah sebuni, dia sedekah satu sak saja. Satu gantang saja. Maka orang-orang munafik kata, kalau sedekah banyak itu Allah Ta'ala tak ada nak mahu lah. Jadi ini perangai orang-orang munafik. Dia pusing kot tu, dia kona kot tu, dia reka cerita tu, dia reka cerita ni. Ya, kalau orang sedekah banyak, dia kata, oh tu riak oh. Kalau orang tu sedekah sikit, dia kata Allah Ta'ala tak mahu lah sedekah banyak tu. Nah, maka akhirnya turunlah ayat allazina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum, dalam surah At-Taubah ayat 79. Maksudnya, antara sifat orang-orang munafik adalah orang-orang munafik adalah orang-orang yang mencela, mengeji orang-orang beriman yang memberi sedekah secara sukarela, dan mengeji pula orang yang tidak memperoleh harta untuk disedekahkan selain daripada apa yang dia mampu. Nah, maknanya dalam ayat ini dan di seterusnya hadis ini menjelaskan antara sifat orang-orang munafik adalah orang-orang munafik suka mencela, suka mengeji, suka mengata dekat orang-orang beriman yang memberi sedekah secara sukarela. Kemudian orang yang boleh sedekah dekat mana dia mampu, walaupun kecil, walaupun sebesar hama, walaupun kita kata sekupang, 5 duit, 1 duit, tapi hak tu yang dia betul-betul mampu pun orang munafik akan mencela. Maka ini satu sifat